Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan bagi kita yang hendak baik kepada kita, yang beri tempuhkan kepada kita, ada pada akhir bulan Sya'ban pada tahun 1439 Hijriah. Maka pohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala mensampaikan kita kepada bulan Ramadan yang dihadapi tak beberapa hari lagi. Itu adalah matlamat, tujuan, kehendak bagi orang yang beriman, orang yang harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan pengampunan daripadanya, dan sedia diri, tenaga, harta, benda, masa untuk hendak mentaati akan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan sebagai bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan akan Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan bagi umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat yang akhir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kepada kita pada siam hari, iaitu sama-sama kita berpuasa. Dalam arti kata kita berhenti daripada makan, minum dan mendekati isteri, suami dan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita semenjak daripada timbul fajar semaya subuh hingga jatuhnya matahari pada awal orang yang azan pada bagi waktu maghrib. Dan di siam hari tidak difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi digalak, dicontohi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beramai-ramai di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan salat at-tarawih serta imam bagi masjid tiap-tiap kampung, di tiap negeri, di mana-mana orang Islam kita berada. Itu adalah perkara yang umat Islam telah mengetahui, telah tahu dengan cara terus menerus. Tidak ada kegelapan,
Tidak ada perkara yang jadi keraguan, perkara-perkara yang tersebut tadi. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati umur kita, pekerjaan kita, anak cucu kita, kawan kita, guru-guru kita dan umat-umat Islam yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat, mempanjangi nikmat, duduk dalam ketenangan, duduk dalam sihat, duduk di dalam nikmat, duduk dalam rahmat. Itulah kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakan kepada kita sekalian. Allahumma amin. Jadi soalan sedikit daripada ikhwah kita yang cuba tanya-tanya kepada jelasah, iaitu perjumpaan kita di dalam majlis kita ni, majlis ilmi kita ni, kerana terdengar di telinga dia beberapa kesamaran yang setengah-setengah daripada orang kita duk cakap, duk bicara, duk beri keterangan kata Nabi SAW itu tidak sembahyang tarawih. Tetapi tarawih itu adalah timbul zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Adakah sungguh sebagaimana dakwaan tersebut itu? Itu adalah soalan mula. InsyaAllah kita nak jawab beberapa jawapan mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendak di sini. Dan dia satu lagi, iaitu adakah semaya lapar serta dengan witir 3 itu tak dibilangkan tarawih, sebagaimana soalan yang dikemukakan di sini juga. InsyaAllah di atas itu soalan kita nak berjalanlah majlis kita, jawab huraya, tengok kita nak lihat keterangan daripada tuai syariat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada orang yang pegang jawab makan saka Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ulama al-Islam. Bagaimanakah dia beri keterangan kepada kita, ini masalah, supaya kita tak jadi kelam kabut apa yang kita nak amal. Masa dia dah, kerana kita ni nak amal satu perkara, hendaklah kita tahu dulu. Kita tak tahu, kita tak boleh nak buat amal. Maka baiklah orang yang tak tahu, yang tidak ada masa nak buat kajian tentang ini masalah. Walaupun masalah ni masalah kecil, akan tetapi kita jangan kira kata perkara yang dibilang kecil di dalam agama, kita kata perkara tu kita tak kena duk bergaduh, perkara yang kita tak kena duk buat ambil berat. Itu tak kena cara mikir. Terkadang perkara yang halus kita tengok di dalam agama kita, akan tetapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah besar. Cara kita nak menega dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ia kena kira balik ganjaran Tuhan. Terkadang kita tengok Tuhan suruh kecil-kecil, halus-halus, akan tetapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar. Seperti kita tengok kemudaratan yang ada di jalanan raya, daripada duri, daripada kaca, daripada paku, daripada gapo-gapo pun yang nak mudaratkan umat-umat Islam, maka kita sapuh halih buai tubik daripada jalanan raya tadi. Allah Subhanahu Wa Taala syukur, terima kasih kepada kita. Kalaulah kita duduk dunia ni raja terima kasih kepada kita, bagaimana kita nak serenuk hati kita? Akan tetapi ini bukan raja biasa, bahkan Tuhan pada segala raja, Tuhan Rabbul Izzah, Tuhan yang menjadikan segala makhluk. Puji kita, terima kasih kita, sebagaimana Nabi SAW telah tulis di dalam hadis dia. Kita nampak kecil, akan tetapi besar ganjaran. Nampak tu tak? Masalah semaya 8, semaya 20 boleh belaka, kerana ada tempat gantung belaka. Akan tetapi yang kita tak maunya, iaitu hak ni kata semaya 8 tak jadi terawih.
Hak semaya 20 tu, balik ni kata itu bid'ah, bukan tarawih. Umat Islam kita tiap-tiap kali berlakunya, masuknya peristiwa bulan puasa, betulah duk berlaku. Perkara itu tersebutlah duk berlaku sama. Kenapakah jadi semacam tu? Maka kita tak mau nak royak kata lapar tu bukan tarawih ataupun semaya 20 tu bid'ah. Kita tak mau dua-dua. Kenapa? Kerana boleh dua-dua. Perkara yang boleh dua-dua, perkara yang luas macam ni boleh kita ambil salah satu daripada mana hak kita berasa kata kita sesuai dengan diri kita. Kita berasa nak wahan ni, kita wahan ni. Nak berasa nak wahan ni, kita wahan ni. Nampak tu tak? Selama mana ada sumber. Lagu mana kita nak berjalan, agama kita telah fardu di atas kita, so carinya ilmu bagaimana, nanti kita tengok di dalam bahasa yang kita nak terus kemukakan di sini. Iaitu Nabi SAW, kita mai tengok hadis sahih di dalam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam. Ada ni peristiwa hak berlaku. Mari kita tengok asal usul kata tepat puca berlaku lagu mana. Supaya kita ni boleh tubik daripada kegelapan orang duk jadi kelang kabut. Kelang kabut. Nampak tu tak? Kita kata kita nak kepada benar-benar supaya nak diri kita mula-mula sekali selamat. Bukan mula-mula sekali kita boleh pergi royak ke orang pula. Pergi balah dengan orang pula. Pergi duk bawa wak pesan kata nak ria tak pe orang kerana kita tahu orang lain tak tahu, tu bukan tujuan. Ngaji agama kita nak buat lagu mana? Kita lepas diri kita daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu marka kita. Tuhan marka, Tuhan marah kita kalau kita ada tenaga tapi kita tak mahu nak cari kebenaran. Nampak tu tak? Baik. Nabi kan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salla fil masjid. Dia duduk semaya di dalam masjid. Fa salla bi salatihi nasun. Maka semayalah oleh manusia dengan semaya Nabi. Makna gano? Makna kata orang pakat mari ikut Nabi lah. Mari ikut Nabi sebagai Nabi itu tu imam. Sahabat yang ikut tu orang panggil makmum. Nampak tu tak? Tu jadi makmum. Summa, kama dia lepas daripada malam mula ni, summa salla minal qabilati fakathran nasu. Fakathran nasu. Maka semaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma salla minal qabilati fakathran nasu. Kama dia semaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kedua, maka jadi banyak oleh manusia. Maka jadi gapo? Jadi banyak oleh manusia. Nabi mari tubik mula-mula Nabi semaya. Kama dia diiringi Nabi tadi tu oleh para sahabat. Lepas daripada Nabi sudah malam mula-mula, mari malam kedua jadi kau banyak manusia. Tak? Jadi kau banyak manusia. Ni hadis Nabi Aisyah duk royak tentang hal Nabi duk semaya dengan sahabat dia. Nah, kita tengok. Thumma jutama'u min ats-tsalitsati falam yakhruj ilaihim. Riwayat ni, maka beripung oleh manusia pada malam yang ketiga, maka tidak keluar oleh Nabi SAW kepada manusia tersebut tadi. Mana kata Nabi semaya hari mula-mula, kemudian Nabi semaya malam yang kedua, malam yang ketiga tak tubik. Nabi tak tubik. Pada riwayat ni Nabi tak tubik. Riwayat lain kata malam yang keempat lagi kita tengok. Falamma asbaha, maka tak kala semaya waktu subuh ni qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ra'aitu allazi sana'tum. Aku tengok kata mung tu dak buat gapo he sahabat aku, daripada mung tu mai dak beripung di masjid aku. Aku tahu kata mung tu dak beripung nak semaya belakang aku. Tu Nabi mai dak royak selepas daripada wisalah semaya subuh. Falam
falam yamna'uni minal khuruji ilaikum. Maka tidak jadi pertegahan apa-apa akan daku daripada aku nak keluar kepadamu, illa annani khasyitu an tufrada alaikum. Jadi tak jadi tegah apa-apa daripada aku nak tubik keluar kepada puak mung tu, hei sahabat aku. Tetapi aku tak keluar, aku takut semaya hak mung duk main nak semaya dengan aku ning di fardu di atas kamu. Di fardu di atas apa? Di atas kamu, di atas ini ummah. Lalu dapat masykil kata, bagaimana kau nak jadi fardu? Sedangkan Nabi SAW terima dah semaya 5 waktu, bagaimana nak jadi fardu tambah pula? Maka diberi alasan, jawab oleh ulama kita yang kata, hak tu hari mana hari-hari tu kena semaya 5 waktu. Tapi boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala nak fardu di atas ini ummah sebagai semaya yang wajib pada bulan yang tertentu. Pada bulan yang tertentu, di dalam bulan ni semaya wajib balik malam. Kenapa? Kerana wahyu sedang duk turun. Nabi SAW sebagai tuan syariat, dia pun duk ada lagi tak wafat. Sebab itulah Nabi SAW takut fardu di atas ini ummah, takut jadi berat di atas ini ummah. Ini rahmat Nabi SAW terhadap ini ummah. Ni Nabi kita. Dia tak saya nak berat atas orang, tapi diri dia tu dia duk buat. Tapi dia tak berat di atas ummah. Sifat Nabi SAW, maka orang yang nak makan sakwa Nabi sebagai guru manusia, kena berat atas diri. Jangan payah, jangan susah, jangan berat di atas ummah kita ni tidur. Kecek mulut, kecek, we umat itu balah. Kamar dia kita tidur tak ada buat. Orang duk kiong, tak tahu. Tapi masa duk pika ni, nyeroyak, nyegomo, tak khabar ingat. Setengah-setengah daripada manusia. Tu dia. Ni Nawi tahu kata, hei manusia sebagai orang awam, tahulah kata Nabi mung sallallahu alaihi wasallam tak payah di atas mung. Kemudian Imam Bukhari kata, wa dzalika fi Ramadhan. Perbuatan hak kita dengar tadi, manusia, ini adalah buat di dalam bulan Ramadan. Buat di mana? Buat di dalam bulan Ramadan. Makna Nabi SAW semayanya pada waktu malam yang dinamakan oleh ulama, kata semaya itu semaya terawih dengan para sahabat dia. Maka tertolaklah daripada ini hadis dakwa-dakwa kata Nabi SAW semaya sore tak semaya dengan jemaah. Kalaulah kita nak turut Nabi, dia kata, kita semaya sore lah, tak nak semaya jemaah lah, sebab Nabi tak semaya jemaah. Ini adalah dustaan yang nyata, yang berlaga dengan hadis Nabi SAW, lapai bucu. Maka kita tak boleh nak benarkan itu perkataan, walaupun keluar daripada siapa pun. Kerana apa? Kerana dasar kita, alasan kita, kena bergantung di mana? Gantung di hadis Nabi SAW. Jangan kita berdaya kata apabila kita gantung kepada hadis Nabi, mengikut syarahan ulama yang nak bantunya hadis Nabi, dia kata kita ni lagu mana? Mana kata bagaimana kita nak gantung kepada hadis Nabi? Nak gantung pada perkataan Nabi, sedangkan kita tak jumpa dengan Nabi. Itu adalah tipu daya daripada mereka. Nabi SAW walaupun telah kembali klik pada rahmat Allah Ta'ala, salawatullahi wassalamu alaihi, tetapi sunnah dia tetap ada sampai dengan kita hingga hari kiamat nanti. Itu adalah perkara yang jelas di dalam agama kita. Perkara yang tak boleh nak lari daripada agama kita. Nampak tu tak? Ini nak ayat kita tahu. Supaya kita ni nak pergi dengar siapa mengajar, nak pergi dengar siapa royak hukum agama, kita kena ada cara mikir, mizan. Bukanlah makna kata orang yang mikir semacam ni orang tak pakai ulama, tu bukan.
Orang yang pakai ulama mengikut batasan hak ulama nak jalan. Sebab ulama tak ada hak juga yang nak oyak kanan ataupun kiri selama mana yang tak gantung di ibu syariat. Tak boleh. Perkara yang tetap ada dalam syariat, ulama kena meroyak kita. Kata ni tuan syariat buat gini. Ni sebagaimana Imam Ibn Humam Al-Hanafi di dalam Fathul Qadir yang akan mari pada kita. Kita nak bagi 3 mazhab sini. Hanafi, Maliki, Syafi'i. InsyaAllah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Madai dah bagi orang nak kebenaran. وذلك في رمضان زاد البخاري فيه في كتاب الصيام. Maka Imam Bukhari tambah di dalam kitab As-Siyam dia kata fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, urusan tetap sebagaimana tersebut. Makna kana? Makna kata Nabi buat contoh mula-mula mari semaya dengan umat sampai ke 3 malam. Dalam hadis ni ayat 2 malam kemudian Nabi berhenti. Berhenti buat lagu mana? Berhenti buat di masjid. Berjemaah dengan cara ramai-ramai itu. Nabi berhenti buat. Faham tak? Nabi berhenti buat. Maka orang pakai duk semaya tapi tak buat dengan cara jamaah. Halah mana tak buat jemaah ni? Iaitu keadaan yang kedua dah. Tangga yang kedua. Mula-mula Nabi semaya dengan jemaah serta sahabat. Sampai ke 3 malam, 2 malam, 1 riwayat. 2 riwayat kita telah dengar tu. Kemudian malam yang keempat, Nabi tak ada semaya dengan cara jemaah. Maka sahabat pun duduk semaya dengan cara masing-masing. Gitulah. Semaya tarawih tu, nak ayat tu. Bukan semaya hak lain. Tu tak? Tu dia. Dan وقدمنا في باب النوافل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن سألت عائشة رضي الله عنها. Datangnya Abu Salamah anak pada Abdul Rahman, dia mai tanya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu segala orang mukminin, Aisyah. Dia katakan, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimanakah dapati semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan? Makna kata, ya mari tanya isteri Nabi. Isteri Nabi nama Aisyah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak duduk dengan dia. Dan dia pun cerita tentang hal Nabi duduk di dalam bulan Ramadan, duduk semaya tarawih tu Nabi semaya lagu mana? Nampak tu? Nabi semaya lagu mana? Abu Salamah ni mari tanya. Ni cara-cara sahabatnya gitulah. Dia tak tanya Nabi, dia main tanya isteri Nabi tentang perbuatan Nabi. Tentang apa? Tentang perbuatan Nabi. Faqalat, maka katalah Aisyah, ma kana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atan. Aisyah pun jawab kata, tidaklah didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah di dalam bulan Ramadan ataupun lain daripada Ramadan di atas 11 rakaat. Di atas 11 rakaat. 11 rakaat tu. Nabi tak ada tambah di atas tu. Tak kira bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan. Maka ulama hadis semua gi faham kata hak ni kena hak Abu Salamah tanya ni kena kepada semaya tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai tanya semaya tarawih Nabi tu, Nabi semaya tu berapa rakaat? Terhadap ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, tak semaya Nabi sama ada Ramadan ataupun bukan Ramadan, sama ada bulan Ramadan ataupun lain daripada bulan Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Itu perbuatan Nabi.
Maka zahir di sini kata Nabi SAW semaya 11 rakaat. Dan bukanlah semaya Nabi tadi iaitu muqaddimah semaya witir sebagaimana didakwa oleh setengah-setengah. Ada juga setengah yang kata Nabi SAW tak ada semaya tarawih, tapi semaya muqaddimah witir 11 rakaat dia kata. La ilaha illallah. Tak tahu kata ambil pahami daripada siapa. Sumber yang dia itu talaki ilmu pun tak tahu. Maka kecek di atas udara kata Nabi tak semaya tarawih, tetapi Nabi semaya muqaddimah witir. Jadi hak sahabat radhiyallahu anhu mari ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam malam pertama, malam kedua, malam ketiga di dalam bulan Ramadan itu bukan semaya tarawih dia kata. Semaya ni orang panggil semaya muqaddimah witir dia kata. Tarawih timur pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Maka seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada buat contoh tentang semaya tarawih ni. Adakah makul cara memikir? Adakah boleh kita orang yang berakal boleh nak terima? Akan itu dakwaan? Tidak sama sekali. Ini Ibnu Humam nak ayat pada kita kata perbuatan Nabi SAW di dalam bulan Ramadan ataupun lain daripada bulan Ramadan, semaya dalam bulan Ramadan orang panggil semaya tarawih. Lain daripada bulan Ramadan orang panggil qiyamul lail. Ini orang panggil kata nyata. Dan istilah tarawih sendiri itu pun berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Lagi kita nak kemukaan di sini daripada ilmu yang ulama-ulama kita telah nakal pada kita. Lafaz tarawih sendiri itu. Sebab Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa dia yang qama, mana kata dia tu menghidup malam di dalam bulan Ramadan, maka dia akan dapat ganjaran kaza wa kaza sebagaimana Nabi itu jamin. Maka ulama seluruh sepakat kata man qama ramadhana, ai man qama di situ bermakna orang yang semaya tarawih selepas daripada semaya Isya di masjid-masjid sama-sama dengan tu imam yang ada di atas semua dunia-dunia hak berlaku. Nak nampak kita. Faham tu tak? Maka nyatalah bagi kita kata Nabi itu semaya 8 rakaat serta diiringi witir 3 rakaat jadi 11. Itu dah. Tu dia. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf dia dan At-Tabarani dan Imam Baihaqi daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada hadis Abdullah bin Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan 20 raka'atan siwa al-witri. Didapati bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya di dalam bulan Ramadan 20 rakaat selain daripada witir. Ibnu Humam kata fadha'ifun. Hadis ni hadis dhaif. Jadi semua ulama yang nak mengithbat kata hadis hak royak kata Nabi sendiri itu semaya 20 rakaat di dalam bulan Ramadan, hadis tu hadis dhaif. Setengah ulama kata hadis dhaifun jiddan. Fadhaifun bi Abi Syaibah Ibrahim ibni Uthman jaddil imam Abi Bakr ibni Abi Syaibah
Kerana didapati di dalam sanad tadi tu ada seorang nama Ibrahim, anak pada Uthman, tok kepada Abu Bakr ibn Abi Syaibah, muttafaqun ala dha'fihi ma'a mukhalafatihi lis-sahih. Kerana dia itu didapati ittifaq berbulak suara oleh ulama hadis, kata dia ni orang dhaif serta dia mukhalafah dengan orang yang lebih siqah daripada dia. Orang dhaif, kalau kita ngaji mustalah, orang dhaif mukhalafah dengan orang yang lebih siqah daripada dia, hadis tu baik munkar. Kalau orang yang dia tu siqah juga dia mukhalafah dengan orang lebih siqah daripada dia, maka hadis ni tu baik syaz. Maka hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah itu tidak syak kata setinggi-tinggi hadis. Hak kata Nabi semaya sebelah tu. Tiba-tiba didapati di dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dan dalam At-Tabarani dan di sisi Al-Baihaqi, kata Nabi SAW semaya 20 pada bulan Ramadan daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ni dhaif jiddan. Tak kuasa dia nak menolakkan dalalah dia itu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Faham tak? Maka kesimpulan ayat pada ummah di sini kata kerana kata hadis ayat kata Nabi sendiri semaya 20, hadis tu ittifaq ulama kata hadis dhaifun jiddan. Ada pun hak kata Nabi semaya dia dalam bulan puasa tadi 11 rakaat, hak tu muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim dan lain daripada Bukhari Muslim ambil juga itu hadis. Itu tak? Ini kita nak kecek di perbuatan Nabi. Kita tak ada hukum kata semaya 20 tu jadi hadis dhaifun jiddan, hak sabit daripada ummah tu tidak. Tidak bahas lagi situ. Ni kita nak tengok di perbuatan Nabi dulu. Maka kata lagi Ibn Humam, dia kata na'am thabatatil 20 min zamani Umar fil Muwatta. Ya, walaupun dhaif hadis tentang semaya Nabi buat sendiri 20 rakaat tu dhaifun jiddan. Walaupun begitu tetapi sabit perbuatan semaya 20 rakaat ni di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Malik riwayat dia dalam kitab Muwatta. Ini kita kecek dengan cara adil. Maka kita jangan kecek kata kita nak buat sebelah, ni lebih daripada hak ummah. Kerana ummah tu sahabat. Kita nak turut Nabi. Kita tak mahu nak turut ummah. Itu biar ada kalau kita kecek lagu tu. Kerana apa kata kami kata biar ada di sini? Kerana yang suruh turut ummah tu siapa? Kita kata pangkat Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasul ini sama ke tak sama? Memang tak sama. Pangkat Nabi dengan pangkat Tuhan tak sama. Akan tetapi Tuhan kata may yuta'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa dia taat Rasul, so Allah lah kata dia taat ke Allah Taala. Maka mafhumul mukhalafah, orang tak taat Rasul, lawan Rasul, so Allah Taala lawan Tuhan. Dia yang beri pangkat Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pada ini masalah. Siapa suruh turut Sayyidina Umar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lazimi kamu di atas sunnah aku dan sunnah sahabat pakku. Salah satu daripadanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Maka kita nak ayat kata, kita nak buat hak ni kerana lebih daripada hak Nabi. Kita tak mahu nak turut Umar di sini, kita nak turut Nabi. Tak. Mung nak turut hak Umar, nak turut hak Nabi. Kalau mu nak turut hak Nabi, tak ada gapo tapi jangan kecek biasa biar ada gitu. Kerana takut gilawe Nabi, kerana Nabi suruh turut. Apabila kata Nabi suruh turut, nescaya kata kita nak turut tu tak salah. Hadis yang sahih juga, iktadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Turut olehmu selepas daripada aku ni dua orang. Siapa? Abu Bakrin wa Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Turut mana-mana dua ni boleh.
Maka apabila sabit di zaman Umar kata wak 20, maka kita nak wak 20 pun boleh. Tapi muskilahnya ada orang yang melampau kata semaya Nabi tak ada semaya terawih. Kalau semaya terawih 8 rakaat sekali dengan 11 sekali dengan witir, ini bukan terawih. Ini melampau. Kita tak mahu nak melampau kiri atau melampau kanan. Kita tak save belakang. Nak jalan tengah. Hak mana kita ada jalan, kita buat lah. Jangan kita biasa dah kata dah gadah sama-sama orang Islam. Hak nak tahir 20-nya pergi hukum kata hak 8 ini bukan terawih. Hak nak tahir balik 8 witir sekali dengan witir sebelah. Ni rakyat kata hak 20 ni bid'ah. Adakah boleh nak begitu? Adakah kena cara mikir orang Islam macam tu? Tak sama sekali. Kita janganlah buat perangai gitu. Agama kita telah molek duduk. Jangan kita buat jadi haru-haru dalam agama kita. Jangan buat kacau, buat angkara dalam agama kita. Kita tak selamat kalau kita duduk pendirian semacam tu. Ini orang panggil hawa nafsu. Ni nak benih, hak ni nak benih, hak ni apa boleh gapo? Lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak bimbel sekali balah sampai ke pecah masjid. Sampai ke masa muka di antara sama-sama orang Islam. Waktu tidak. Hak kata nak semaya lapis witir sebelah, sekali dengan witir sebelah, pun tak semaya cukup 30 malam. Hak 20 ni pun tak cukup 30 malam. Papai dah gapo kita duk balah. Kita dak tekan nak gapo. Makna kata kita tekan bukan nak buat amal. Nak besarkan diri. Nak bermegah-megah di atas agama Tuhan. Adakah Tuhan kanak semacam tu? Kalau mengikut hadis Nabi, teruk. Man ta'allama al-ilma liyasrifa wujuhan nasa ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Siapa dia belajar menuntut ilmu agama tetapi supaya nak mentarikkan manusia tu, muka manusia kepada habuai dia. Habuai dunia dia, hawa dia. Tuhan janji orang semacam ni kalau tak taubat Tuhan tak apa, Tuhan nak buh neraka. Pak kita lawan dengan azab Tuhan. Fama asbarahum 'ala an-nar. Kita tak kuasa nak lawan azab Tuhan. Nak gapo sangat kita? Cuba kita mikir molek. Mikir molek. Di sini majlis ni nak rayak dengan cara kata nak boleh. Hak ni pun tak apa, hak ni pun boleh. Selama mana ada jalan. Selama mana orang panggil khilaf di sini khilaf tanawwu'. Khilaf yang boleh duduk sekali. Khilaf yang biasa kata boleh kita tu jalan pipin sekali, tak ada gapo. Buat apa kita nak buat seteru di antara Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buat apa kita nak buat jadi apa yang jadi payah? Sedangkan Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang panggil orang yang duduk dekat sekali. Hingga wafat Umar ni duduk tepi Nabi. Itu nak ayat benarnya Umar nak turutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara. Tuan yang wari. Duduk lagu mana? Nak tengok situ. Jangan kita biasa kata jangan buat biasa perangan nak benih. Masalah agama ni ke masalah benih. Masalah orang yang buat diri dia dengan syariat ni wijaya. Ambil diri dia tu mari gonyoh. Maksud tani panggil mari gonyoh. Mari mengabdikan diri dia dengan syariat ni hatta ataqal yakin. Sehingga datang padamu tu hari mati. Tu hak nak. Ni kita balap coh masjid, coh kok. Tapi tak ada buat kerja. Hak ni kani hak ni badak kri. Apa tujuan aku tu? Ini panggil hasuk ke daripada hawa nafsu dan tipu daya daripada syaitanir rajim. Fanasallahu ta'ala as-salam wal afiyah. Daripada Yazid ibn Ruman dengan mula. Qala كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب ب23 ركعة. Daripada Yazid ibn Ruman,
didapati manusia itu, iaitu para salafus salih kita, yaqumuna fi zamani Umar, yang mereka itu berdiri malam pada zaman Umar. Semaya lah maksud semaya tarawih tu dengan 23 rakaat. Dengan 23 rakaat. Tengok sahabat. Ni kita nak turun pada perbuatan yang ada di zaman Sayyidina Umar. Tadi kita dah bahas perbuatan Nabi. Ni nak tengok perbuatan yang ada timbul di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Warawa al-Baihaqi fil Ma'rifah, dan Imam Baihaqi bawa data dalam kitab Ma'rifatis Sunan wal Athar an Sa'ib ibn Yazid qala, daripada Sa'id ibn Yazid qala, kunna naqumu fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi'20 raka'atan wal witri. Yakni didapati puak kami itu semaya malam pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan 20 rakaat dan witir. Semaya witir sukulah maksud. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala fil khulasah, dari kitab khulasah, isnaduhu sahih. Imam Nawawi hukum kata ini hadis sahih. Mauquf pun sahih. Tengok ulama kita. Apabila kita dengar ulama sungguh, ulama hak hebat sungguh, ulama nak jaga agama Allah Taala sungguh, berasa tak sebab di hati. Kerana apa? Kerana hati dia bersih nak royak. Dia tak ada nak gapo, nak royak hak tu redha. Ya royak tu ilmu dia yang mengikut apa yang dia tahu dan dia takwa kepada Allah Taala. Tak ada nak kepada puak, tak ada nak kepada tu pada ni dak. Dia nak kepada kebenaran supaya Allah Ta'ala redha terhadap dia. Sebab tu ulama semacam ni seperti Imam Nawawi dan lain daripada tu ulama yang disebut. Setiap orang ada kitab dia, Riyadhus Salihin, di masjid Tahmuqabam ini ada berlaku. Tersebar lebih daripada ada orang Facebook lagi, lebih daripada alih Facebook lagi. Tersebar belum daripada ada Facebook lagi. Belum pada ada lain, ada tu, ada belum lagi. Kerana apa? Kerana yang musibah bukannya manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Wa fil Muwatta' riwayatan bi ihda wa fil Muwatta' riwayatun bi 11. Dan di dalam kitab Muwatta' satu riwayat dengan sebelah zaman Umar juga. Ha tengok. Sabit hak 20 pun sabit, 23 sekali dengan witir. Hak sebelah pun sabit. Nah, hak sebelah pun sabit. Wa jama'a bainahuma bi annahu waqa'a awalan thumma istaqarra. Apa kita nak hipung lagu mana? Ibnu Humam kata nak hipung lagu mana? Hak ni royak kata 20. Hak ni royak kata sebelah. Macam mana nak hipung? Ulama ni tak tahu hak mana-mana sah, selama mana boleh hipung. Tengok. Kita pesen dah hajar bazir. Nampak buruk sikit tahu. Baju hak pesen boleh duk pakai lagi, rasa tak kena duit banyak. Tu hewi duit banyak. Berasa tak kena tanggung lah amanah hak tu hewi, nikmat hak tu hewi tak kena tanya lah oleh tu esok tu. Tahu. Wahlab bala. Maka masalah agama sebab tu. Hadis ni tak usah pakai. Buat mudah-mudah gitu. Orang panggil kata orang yang bahasa sebab tu apabila kita tak kembali kepada ulama sedegan ya gitu. Jadi spek. Hak luahnya jadi spek. Hak spek nak jadi luah pun tak. Rusia orang dalam agama semua spek kan. Tapi orang hak pesen kata nak kepada habuwe gapo pun tak tahulah. Tuhan punya tahu tak. Yang membesarkan. Hak sudah besar sungguh hurai masalah agama jangan gaduh nak hukum, ayat kecil. Tu dia. La haula wala quwata illa billah. Patu cara nak hipung lagu mana? Wa jama'a bainahuma bi annahu waqa'a awwalan thumma istaqarra al-amru ala 20 fa innahu mutawarithun. Fa innahu mutawarith. Nak hipung di antara dua perkara tu, dua hadis tadi di antara 20 dengan sebelah, dengan bahawasanya berlaku mula-mula itu sebelah.
Kamar dia tetap molek urusan di atas 20. Maka mewarisilah hak 20 tu turun mari sepakat masa kita dah ada. Masa Ibn Humam lah duk ayat ni. Masa kita pun dah ada. Dia kata kan, fatahsulu min hadza kullihi, maka semua kesimpulan hasil mari nak kecek nak buat kesimpulan dah lah ni. Anna qiyam Ramadan sunnatun 11 raka'atan bil witri fi jama'atin fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasilnya daripada semua hak kecek semua tu bahawanya semaya malam bulan Ramadan mana semaya terawih lah. Perkara yang sunnah tadi tu 11 rakaat dengan witir. Semaya dengan cara berjemaah. Hak ni lah fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah hak Nabi kita buat. Thumma tarakahu li'udhrin. Kemarin Nabi tinggal kerana apa? Kerana takut Allah Ta'ala fardu di atas ini umat di dalam bulan Ramadan semaya tarawih tu wajib. Rahmat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham lagi? Kita boleh nampak lagi gambar hak ulama kita duk royak kita ni. Bukan makna kata kita tanggung sendiri sebagaimana dakwah. Nabi tak ada royak, dia kata semaya tarawih. Biar duk royak, mung sendiri dak bubuh dia kata. Lagi kita tengok Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Baihaqi dan lain-lain daripada aimah tokoh-tokoh dalam agama kita kata murad maksud dengan qiyam Ramadan iaitu sembahyang tarawih. Tak seperti dakwah orang yang dakwah habuan dunia, orang kata Nabi tak ada royak kali, kita sendiri duk bubuh. Nabi tak ada sembahyang kali tarawih. Nabi sembahyang muqaddimah witir. Nabi tak ada sembahyang dengan cara jemaah, Nabi sembahyang sore-sore. Kecek pe nak jaga puak apa ni. Bukan nak jaga agama. Kecek pe susuk puca. Nah, maaflah. Kabar tak kabar, tu suku kira. Tapi orang manusia yang berakal cerdik, cermelang, dengar alasan molek. Kita nak beli cenduk, nak beli tanah, nak ada cenduk. Nak ada surat jamin ni. Surat catat teh kata tanah ni milik orang tu. Kita nak beli kena pindah cenduk. Baru duit kita boleh bayar dia. Ni royak kecek mulut gitu, kecek mulut gini, hurai gitu, ada alih akal gitu, gini-gini. Akan tetapi mana cenduk? Mana qala Allah, mana qala Rasulullah, mana qala al-a'immah di dalam kitab mana royak? Itu nyata. Supaya orang boleh tatabuk, boleh tengok, boleh apa kembali pula masalah. Orang nak nega ni pun kena buat banci. Nak tulis, duit tubik banyak mana, duit masuk banyak mana. Kalau tak buat, selerak lah orang nak menega tu. Apa masalah agama? Ikut kita nak royak, ambil bucu mana pun tak apa. Fikir dia siapa pun tak apa, mana syarah agama. Tak. Ni kita pergi tengok. Satu persatu. Supaya kita nak tahu. Faham tak? Dan dia kata di dalam kitab dia lagi, dia kata wal mustahabbu al julus, hak yang mustahabnya kita duduk ni, qila yang bagi an yaqul wal mustahab al intidharu baina tarwihataini. Hak elok, hak comelnya kita duduk di antara dua tarwihah. Tarwihataini itulah. Mana kata semaya pak kamar kita berhenti. Semaya pak kamar kita berhenti. Nampak tu tak? Orang ada hukum dengan kata semaya 8 ni bukan tarawih, yang ambil sini ya. Ambil dikatakan no, ha? Tarwihah ni mana rehat? Kalau rehat ni pak salah. Semaya mula-mula 2 rakaat, kamar dia semaya pula 2 rakaat. Kamar dia kita berhenti. Kamar dia semaya pula 2 rakaat, semaya pula 2 rakaat, kamar dia berhenti. Lepas tu semaya pula witir. Lagu ni bukan tarawih. Dia duk royak mari. Itu nak kira di sisi apa tu? Di sisi ta'rif lughawi.
Ada pun takrif istilahi, orang tak kira lagu tu. Kira kata semaya malam selepas daripada semaya Isya ni dinamakan tarawih. Kalau kita nak berhenti di takrif lughawi, tak mahu nak pakai di sisi takrif hak istilahi. Sekadar tu yang kita nak. Tidak cara memikir tu jadi logik sangat. Nampak tu? Ibnu Humam tak ada rakyat kata semaya lapar serta tarawih sebelah tu, serta witir 3 rakaat jadi sebelah, bukan tarawih. Tak ada ayat lagu tu. Ada ulama hak biasa fatah tu dok royak. Lepas tu orang dia ambil dana. Kata nak berhenti dua-dua ni. Ambil dana. Dia kata wal mustahabbu al-intizaru baina tarwihatain li'annahu istadalla bi'adati ahli al-haramain. Karena mereka itu beristidlal dengan adat orang-orang Mekah. Ada orang Mekah apabila ya semaya pak berhenti. Pak berhenti. Itu. Bukan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat gapo dak. Tapi cara ni pun tak ada gapo lah, tapi jangan dak hukum kata orang semaya lapar serta witir tu 3 tak jadi tarawih. Biar dah ajar lagu tu. Ni ulama dak royak ni ulama tak erti kan. Kalau nak mengikut ulama hak terai tu, tak erti kan lagu ulama semacam ni. Tak. Ni kita nak tahu kata ambil dana cara mikir lagu tu. Tu tak? Itulah orang yang kata, boleh kita nak tengok di dalam Fathul Qadir. Bagi Kamaluddin Muhammad ibni Abdul Wahid, yang dimakrufkan dengan Ibnu Humam Al-Hanafi, pada juzuk yang pertama muka 468 yang meninggal dia tu pada tahun 861 Hijriah. Baik. Itu satu. Itu ni kita nak faham kata satu. Lagi kita nak tengok salah seorang daripada ulama Islam kita juga dalam mazhab kita. Orang mai tanya dia, kata semaya 20 ni Nabi semaya ke tak? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya tarawih 20 rakaat? Orang tanya gitu dia. Dia nak hukum lagu mana? InsyaAllah kita mai tengok pada jersah yang kedua. Maka jersah ni sekadar ni sahaja. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.